Selamat beristirahat bersama dengan keluarga anda yang tercinta. Kita kini berada dalam segmen sukan. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga legenda bola sepak dan Olimpian Negara Datuk Muhammad Bakar di atas pemergiannya hari ini. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarham dan berharap agar seluruh keluarga Allahyarham tabah menghadapi ujian. Baginda amat menyanjung tinggi dan menghargai khidmat bakti serta jasa Allahyarham kepada negara selain menyifatkan pemergiannya sebagai satu kehilangan besar kepada arena bola sepak negara. Muhammad Bakar menghembuskan nafas terakhir pada usia 75 tahun di Institut Perubatan dan Pergigian Termaju IPPT, Universiti Sains Malaysia USM, Kepala Batas. Turut menghulurkan salam takziah adalah Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Melalui kenyataan di laman Facebook rasmi, FAM berkata Allahyarham telah merakam sejarah yang unik sebagai pemain dan jurulatih. Allahyarham antara tonggak skuad Malaysia ke skuad Olimpik 1972 di Munich, Jerman, selain turut pernah membantu skuad negara memenangi pingat gangsa Sukan Asia 1974. Beliau turut cemerlang menggalas tugas sebagai jurulatih kebangsaan pada tahun 1979, membawa anak didiknya mengutip pingat emas Sukan C di Jakarta. Muhammad Bakar kemudian berganding bahu dengan Karl-Heinz Wegang untuk kelayakan Olimpik 1980 dan kembali mengemudi skuad Harimau Malaya menghadapi kelayakan Piala Dunia 1986. Hafiz Syahrin sah kekal dalam saingan Moto2 di kejuaraan motosikal dunia selepas menandatangani perjanjian bersama pasukan NTSRW Racing GP untuk musim depan. Perkara ini diumumkan menerusi laman rasmi pasukan dari Belanda tersebut. Menerusi pengumuman berkenaan, Hafiz akan bergandingan dengan pelumba kelahiran Belgium, Barry Baltus yang berusia 16 tahun. Jelas pengurus besar pasukan Jarno Jansen, mereka berbangga dan gembira menandatangani Hafiz kerana bukan sahaja berpengalaman tetapi juga berbakat. We are extremely happy that we could have announced Hafiz as our premium rider for next year in this exciting project we are doing together. For us, it's extremely important to have a rider with the capabilities that Hafiz has and the focus to help us improve our project. Hafiz juga menghargai keyakinan pasukan itu terhadap dirinya meskipun dia tidak berada di tahap terbaik musim ini. Pelumba berusia 26 tahun itu berharap pengalaman yang dimiliki akan mampu membantu pasukan barunya pada musim depan. NTSRW Racing GP dijangka akan memulakan musim baru dengan sesi ujian pada 26 dan 27 November di Jerez. Tiada sambutan Hari Sukan Negara tahun ini. Kementerian Belia dan Sukan KBS membuat keputusan itu sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan risiko penyebaran pandemik COVID-19 dalam kalangan masyarakat sekaligus memastikan keselamatan semua pihak. Dalam satu kenyataan, KBS memaklumkan pembatalan sambutan acara tahunan itu dibuat setelah mengambil kira situasi peningkatan jumlah kes COVID-19 pada awal Oktober lalu. Semua penggiat sukan turut diingatkan supaya mengamalkan garis panduan SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan KBS. Sambutan Hari Sukan Negara 2020 pada awalnya dijadualkan berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang pada 10 Oktober, namun ditangguh ke satu tarikh lain susulan peningkatan kes COVID-19 sejak bulan lalu. Beralih ke sukan bola sepak, ledakan 3 gol daripada Leandro Dos Santos dan satu jaringan daripada Ryan Dawson memastikan Perak mara ke suku akhir Piala Malaysia selepas membenam Kelantan United di pusingan pertama semalam. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Perak itu, skuad kendalian Mehmet Rokovic tidak berdepan banyak masalah untuk menjinakkan wakil Liga Premier berkenaan 4-0. It's a one-off game and you got to be careful. So very happy with the players' performance. You know, especially the young boys that came on second half, the senior players, Leandro scoring a hat-trick, Careca. Like I said, they're very happy with all the players.
Perak mula melakukan serangan bertali arus seawal minit pertama permainan dan usaha mereka itu berhasil apabila Dos Santos menanduk masuk hantaran Firdaus Sayadi pada minit ke-7. Pemain import dari Brazil itu terus menambah resah pasukan pelawat dengan jaringan keduanya pada minit ke-22 sebelum melengkapkan hat-trick pada minit ke-48. Ryan Derson atau juga dikenali dengan nama Kareka kemudian menutup tirai malam gemilang The Boss Gaurus dengan gol keempat perlawanan sekaligus menjamin kemarahan pasukannya ke suku akhir. Sementara itu di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pula menyaksikan Terengganu FC TFC terpaksa berhempas pulas sebelum menang tipis 1-0 ke atas PJC TFC. Pemain perancang TFC Sanjar Shahmedov muncul wira buat sang penyu apabila meledakkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-36 sekaligus menjamin kemarahan pasukannya ke suku akhir untuk bertemu Perak. Kejayaan itu jelas menggembirakan Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzizin yang mengakui anak-anak buahnya bergelut mencari momentum sebenar selepas mengharungi tempoh rehat selama 3 minggu sebelum ini. Memang agak sukar lah, selepas rehat 3 minggu. Tetapi apa karakter yang player tunjuk malam ni, bagi saya sangat happy. Saya bangga dengan dia orang semua. Kita tahu PGCT tim yang fizikal lagi baik berbanding kita. Dari segi bertahan dalam jumlah yang ramai, dari segi counter attack begitu cepat. Fast player ramai, tapi so player keep fokus, betul-betul fokus malam ni, betul-betul disiplin, menggunakan peluang yang ada. So 1-0 bagi saya sudah memadai untuk kita layak ke suku akhir bertemu dengan Perak.